Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dimulakan yang pertama dengan membaca ulumul kitab Nabi Karim wa alihi wa sahbihi kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا وإليه النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا ومن كان من المشركين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم آمين يا رب العالمين. أما بعد. Yang saya hormati Tuan Pengurusi, Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli dan kuasa masjid, Tuan-tuan haji, Puan Hajah, ibu ayah, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah. Pertama dan selama malam kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Empat kurnia yang Allah Subhanahu wa taala berikan dapat sama-sama kita menaikkan solat fardu subuh secara berjemaah. Mudah-mudahan diganjari oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran yang terbaik dan menjadi pemberat timbangan kita di akhirat sana insya-Allah. Seterusnya kita juga bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan masa yang ada ini dapat sama-sama kita beriktikaf duduk dalam majlis ilmu dalam rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan segala apa yang akan kita dengar nanti memberi manfaat pedoman kehidupan kita dalam kita melalui kehidupan di alam maya fana ini insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah pada pagi ini saya akan kongsikan tentang hikmah musibah. Tajuk yang berkaitan dengan hikmah musibah. Ini tajuk yang sahabat kita Akhi Fairuz bagi ke saya. Ustaz confirm besok tajuk hikmah musibah. Saya tak bagi tajuk itu juga. Jadi tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, bila nak membicarakan tentang hikmah musibah dan kita pun sedang dilanda ujian, dilanda musibah, dilanda dengan berbagai kita katakan mungkin bala dan mungkin ada hikmah di sebalik apa yang berlaku dalam negara kita. Sama ada banjir yang begitu dahsyat yang kita perhatikan ataupun perkara-perkara yang lain. Moga-moga kita melihat ianya sebagai satu hikmah di sebalik musibah yang Allah berikan kepada kita untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan sesuatu itu tuan-tuan begitu sahaja, tapi ada hikmah di sebaliknya dan tidaklah sesuatu yang Allah jadikan itu batil. Mesti ada pengajaran yang Allah Subhanahu wa taala letakkan kita sebagai hamba melihat, merenung, memikirkan apakah di sebalik musibah yang Allah timpakan kepada kita ini. Jadi tuan-tuan dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, walaupun banjir besar itu mula-mula berlaku di Kelantan dan di hari ini banyak negeri dah menerima musibah. Dan kalau kita lihat setiap tahun menjelang akhir tahun ada musibah yang menimpa negara kita. Yang lepas MH370 tuan-tuan tak selesai lagi.
Isunya senang itu je, tapi tak selesai lagi. Tak dapat cari lagi, tak jumpa lagi. Bukan jumpa kotak hitamnya, kan, kepaknya, kan, satu pun tak jumpa lagi. Satu pun petanda petunjuk tak jumpa lagi. Di mana? FH37 370. Ini Allah ladakan musibah lagi untuk kita renung, kita fikir apakah hikmah di sebalik musibah. Namun pertama sekali tuan-tuan, bila kita berdepan dengan musibah ini, kita kena letak dalam diri kita bahawa inilah sunnatullah. Sunnatullah kepada orang yang beriman mesti diuji. Sunnatullah kepada orang yang beriman mesti diuji. Sebab Allah Subhanahu wa taala sendiri menyebutkan dalam Al-Quran, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Allah sebut dalam Al-Quran surah Ahzab, Allah nyatakan ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Bukan surah Ahzab, saya surah Al-Ankabut. Wahai manusia, adakah engkau sangkakan engkau ditinggalkan begitu sahaja dengan engkau katakan engkau beriman? Ayyakulu amanna. Engkau kata engkau beriman, wahum la yuftanun, sedangkan engkau tak diuji lagi. Maksudnya orang yang beriman itu mesti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian yang menimpa kepada orang yang beriman ini, tuan-tuan, tidaklah sehebat ujian yang ditimpakan oleh Allah kepada para nabi dan rasul. Sebab Nabi SAW sendiri bersabda, asyaddul bala al-anbiya thumma alladhina yalunahum. Nabi sendiri bersabda, asyaddul bala al-anbiya, yang paling hebat diberikan ujian, asyaddu yang tafdil, yang menunjukkan yang paling hebat ditimpa ujian, al-anbiya, para nabi. Tsumma alladhina yalunhum, kemudian yang seterusnya, yang mengikutnya. Maksudnya kalau ujian yang menimpa kita pada hari ini tidaklah sehebat ujian yang telah ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul terdahulu. Ini baru sedikit sahaja ujian yang Allah timpakan kepada kita, nak berbanding ujian yang dihadapi oleh para nabi dan rasul. Kalaulah para nabi dan rasul itu kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala juga menimpa ujian, ditimpakan ujian, berhadapan dengan ujian, apatah lagi kita, hamba Allah yang lemah, umat Nabi yang lemah, yang semayang pun kadang-kadang, tuan-tuan, tidak khusyuk, yang semayangnya pun kadang-kadang culas, lalai dan leka, ibadat yang tak banyak. Lebih patutlah kita ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembalikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam sebuah kitab karangan Imam Izzuddin Abdul Salam, ataupun yang digelar sebagai Sultanul Ulama, Imam Izzuddin Abdul Salam digelar sebagai Sultanul Ulama, sultan kepada para alim ulama. Beliau mengarang sebuah kitab risalah yang bernama Al-Fitan wal Balaya wal Mihan wal Zaraya atau Fawaidul Balwa wal Mihan. Tajuknya panjang tetapi lebih kurang maksudnya, tuan-tuan, fitan, bala, ujian, halangan dan sebagainya, apakah faedah? Atau Fawaidul Balwa wal Mihan, faedah ditimpakan bala dan ujian. Ulama dalam sebuah kitab menceritakan apakah di sebalik faedah, faedah ataupun hikmah Allah Subhanahu wa taala timpakan ujian kepada kita. Sebab bila mana diuji mesti ada faedah yang ulama perhatikan, lihat bila mana datang ujian. Bila kita lihat, tuan-tuan, ujian itu datang, maka baru kita tahu apakah kelebihan. Kita lihat, tuan-tuan, yang pertama sekali disebut oleh Imam Izzuddin Abdul Salam rahimahullah, di antara hikmah ataupun faedah
diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba itu apa? Ma'rifatul ilmul rububiyyah. Untuk manusia itu dapat mengenal akan keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bila ujian datang, baru manusia itu kenal Allah itu sifatnya agung, Allah itu sifatnya hebat, Allah itu sifatnya maha perkasa. Baru manusia sedar yang manusia tak mampu nak buat apa. Kita lihat dalam sejarah Fir'aun. Fir'aun yang mengaku dirinya Tuhan, diutuskan bukan satu Nabi je kepada Fir'aun, tuan-tuan. Bukan Nabi Musa je berdepan dengan Fir'aun. Nabi Harun juga berdepan dengan Fir'aun. Bila mana para Nabi datang bertemu dengan Fir'aun, nasihatkan Fir'aun, Fir'aun tak ada macam cakap. Dia berbangga diri dia. Dia tak kenal Tuhan, malah dia mengangkat dirinya sebagai Tuhan. Dia mengagungkan dirinya, dia membesarkan dirinya, dia rasa dirinya hebat, dia rasa dirinya kuat. Fir'aun. Ini kita baca dalam sejarah, itu Fir'aun. Dia jelas yang Fir'aun punya ejen memerintah Mesir kan, ratus tahun, tuan-tuan. Tetapi kita kena ingat, di saat Fir'aun itu ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Laut Merah, ketika mana Fir'aun mengejar Nabi Allah Musa alaihissalam, Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Allah Musa melalui tongkat Nabi Musa alaihissalam, terbelah Laut Merah. Nabi Musa melintasi Laut Merah dengan golongan Bani Israel. Kemudian bila mana Nabi Musa selamat daripada melintasi Laut Merah, Allah tutup Laut Merah itu. Maka Fir'aun dan juga tentera-tenteranya yang mengejar Fir'aun, mengejar Nabi Allah Musa alaihissalam ketika itu, mati dalam keadaan kelemasan. Dalam keadaan kelemasan, tercungap-cungap itu, bahkan orang nyawa di ujung tanduk, baru Fir'aun sedar bahawa dia tidak berkuasa. Disebut oleh Tuhan. Dia minta juga pertolongan daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baru dia sedar yang dia tidak ada kekuasaan. Baru dia sedar bahawa dia itu lemah. Ini ujian. Bila manusia itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, baru dia kenal ma'rifatullah. Dia kenal Allah Subhanahu wa taala. Dia kenal Allah. Macam mana hebat pun kita, tuan-tuan, bila air kita lihat banjir yang berlaku di Kelantan, di Pulau Musang, di Kuala Kerai, seperti mana lautan yang begitu hebat, air yang begitu deras. Siapa manusia yang boleh mengatakan dia itu hebat, katawan? Takdir Allah. Tak ada, tuan-tuan. Semua lari sampai naik ke bukit, naik ke atas gunung dan sebagainya, tuan-tuan. Ketakutan ketika itu dia kenal Allah. Dia kenal Allah. Nak buat apa? Kalau dekat Arab Saudi, hujan sekejap tu banjir, datang lori sedut air. Ini kalau air dah lalu macam tu, nak sedut apa? Nak buang ke mana? Manusia tak ada kuasa. Manusia tak ada kuasa. Macam mana dah hilangkan benda tu? Tak boleh. Sebab itu fenomena alam yang mana Allah Subhanahu wa taala sendiri yang merancang, yang menentukan dengan kekuasaan Allah. Dia akan berlalu pun dengan kekuasaan Allah. Bila dia nak surut, boleh kita rancang. Tak boleh, tuan-tuan. Kita pun tak tahu. Kejap surut, kejap naik lagi, hujan turun balik. Manusia tak tahu macam mana nak tenang air. Tak boleh. Di situ rasa manusia itu lemah. Lemah manusia. Kita kenal Allah. Diumumkan satu Malaysia solat hajat. Yang mungkin tak pernah nak solat hajat pun solat hajat. Rasa takut, kenal Allah. Bila ujian datang, manusia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia, tuan-tuan, meluangkan masa dia untuk solat 2 rakaat solat hajat, minta ampunan dari Allah. Manusia sembah, wujudkan kepalanya ke lantai, buat tersejadah, kenal Allah. Ini hikmah faedah bila Allah datangkan musibah.
Begitulah juga macam musibah-musibah yang lain. Bila Allah timpakan sakit kepada orang tu, bila dah sakit, baru sebut Allah sakit ni, Allah sakit ni. Dia sebut Allah juga. Sebelum itu lihat wa'afiyat segar juga. Jarang lidah ini berzikir mengingati Allah. Tapi bila dah sakit, duduk terlantar di atas katil, barulah kesakitan itu menyebabkan dia zikir ingat Allah. Allah sakit, Allah. Orang ziarah dia, Allah sakit saya, Allah juga yang dia sebut. Baru dia ingat Allah. Sebelum ini, berapa banyak yang keluar daripada mulut dia untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hikmah. Sebenarnya bila datang musibah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala nak kembalikan hamba-hamba-Nya. Banyak Allah Subhanahu wa ta'ala ingat kepada yang mencipta. Ayat itu makhluk Allah. Ingat, ayat itu makhluk Allah. Hujan yang turun itu makhluk Allah. Bumi ini makhluk Allah. Sungai dan lautan itu makhluk Allah. Langit itu makhluk Allah. Awan itu makhluk Allah. Kita ni pun makhluk Allah. Kita yang meminta ini pun makhluk Allah. Tak ada kuasa. Bila namanya makhluk, sifatnya lemah. Tapi bumi taat perintah Allah, langit taat perintah Allah, air taat perintah Allah. Manusia dia sering lalai dan itu daripada mentaati perintah Allah. Maka bila Allah datangkan ujian daripada seolah-olah air itu memberi nasihat kepada kita. Air bahkan banjir itu seperti lautan itu memberi nasihat kepada kita. Wahai manusia, sembah Allah. Engkau makhluk, aku pun makhluk. Seolah-olah air itu berbicara dengan kita. Air yang hebat itu berbicara dengan kita, engkau tak berkuasa. Bila mana hujan turun dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa mampu? Siapa di kalangan manusia yang mampu untuk menahan hujan? Tak ada. Hujan nak bagi tahu wahai manusia, engkau sendiri tak mampu nak menahan hujan. Tak mampu kita nak menahan hujan. Sebab engkau makhluk, aku pun makhluk. Seolah-olah begitulah bicara. Maka sedarlah engkau wahai manusia, kembalilah kepada Allah. Akhirnya kita pun mengangkat tangan. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, ya Tuhan, minta kepada Allah dan turunkanlah hujan itu di sekeliling kami, bukan ke atas kami. Kita doa untuk dihindarkan daripada hujan. Allahumma hawalaina wala alaina. Nampak tuan-tuan? Akhirnya doa itu kita baca, kita mengharap pada siapa? Pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menurunkan hujan, yang mengeluarkan air daripada bumi, untuk manusia kenal siapa Tuhan dia. Yang kedua, tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala, bila mana bala datang, musibah datang, ujian datang, kata Imam Izzuddin Abdul Salam, untuk apa? Di antara faedah yang kedua, ma'rifatul billatil ubudiyah, iaitu untuk manusia itu mengenal akan kekurangan, kelemahan ubudiyah dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kehinaan dia kepada Allah. Maksudnya apa? Kita kenal diri kita ni, punya aku ni Allah. Bila ujian datang, kita tahu bahawa kita ni orang yang banyak sangat kekurangan. Bila ujian datang, kita kenal diri kita banyak sangat kelemahan. Kurang berfikir. Ramai manusia yang tak sembahyang. Berapa ramai manusia hari ini yang tinggalkan ibadat, tak sembahyang? Tinggalkan sembahyang, berapa ramai? Ramai. Berapa ramai manusia yang tidak menutup aurat, langgar perintah Allah? Kalau yang sembahyang, berapa ramai yang culas dengan sembahyangnya, lalai dalam sembahyangnya? Jadi bila datang musibah itu mengingatkan kepada Allah, aku ni masih hina,
Aku ini masih banyak lagi kekurangan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang beristighfar. Kurang istighfar bukan? Istighfar juga. Tapi kurang istighfar. Jangan buang 100 kali kerana itulah sunnah Nabi. Tapi berapa ramai yang dapat istiqamah betul-betul lebih daripada 100 kali? Kalau Nabi 100 kali, kita patutnya 10 kali ganda daripada Nabi, tuan-tuan. Bukan sekali ganda, patutnya 10 kali ganda mungkin, ataupun lebih. Sebab kita mungkin lagi banyak dosa. Bukan mungkin lagi, memang banyak dosa. Jadi bila musibah datang kena diri kita, ibadat kita kurang, amalan kita kurang, ubudiyah kita kurang dengan Allah Subhanahu wa taala. Mulut kita kadang-kadang celupa dengan agama Allah, mencabar takdir Allah. Ini manusia, tuan-tuan. Mencabar hukum Allah, sifat manusia kadang-kadang. Kan? Tapi bila datang musibah, Allah bagi peringatan, hinanya kita, lemahnya kita. Lihat bagaimana kisah dalam sejarah dulu. Diajar juga supaya kita sedar bahawa Nabi pun diuji. Nabi Allah Yunus diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Duduk dalam perahu ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Baca. Nak sedar. Itu Nabi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Baca. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan melainkan Allah, Maha Suci Engkau ya Allah. Aku ini daripada golongan yang zalim. Zalim terhadap dirinya, zalim terhadap ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, zalim kepada manusia, zalim kepada haiwan, zalim kepada alam. Gila je kita ni, tuan-tuan. Bila musibah datang, kita sedar diri kita kurang beribadah, kurang beribadah. Alhamdulillah, bila musibah datang, semua pesta sambutan hari tahun baru dibatalkan. Ini kan bagus. Allah akan bagi tahu, tuan-tuan. Bagus. Yang lepas NH379 digantikan dengan majlis lawan. Baguslah, tuan-tuan. Kalau tidak, sibuk nak berpesta, terpinja-pinja, berjoget menyanyi, pakai tolong. Orang dekat Kelantan, banjir besar, dekat Johor nak buat air pasang besar. Boleh Kelantan. Selamat dah batalkan dah. Dah batalkan. Kalau tak batalkan, memang doa bagi air pasang besar, mungkin gelam tu. Akhirnya, manusia kenal Allah, manusia tahu kekurangan diri, jangan syabat Allah. Kita ni ibadah adalah sikit, ibadah adalah kurang, tuan-tuan. Maksiat pula yang kita agung-agungkan. Macam mana musibah datang? Yang datang masjid dengan yang berada di luar masjid, mana lebih ramai? Ini kena fikir. Sebab itu, tuan-tuan, kita kena sedar. Musibah datang, kita kena sedar. Ajak orang tak buat, ramai lagi datang masjid. Kita ni kurang, tak banyak, sikit je. Yang kat luar tu lagi ramai. Jadi kita duduk seorang cakap macam mana lah Allah tak datangkan kepada umurnya yang datang sebenarnya subuh pun tak datang. Masih bukan tak datang sembahyang subuh, yang tinggal sembahyang subuh. Kalau tak datang sembahyang tak mau dia lagi. Kalau yang tinggal tu macam mana tak? Alhamdulillah, sebab ujian datang untuk ingatkan manusia. Kita tengok kawan-kawan kita tu dekat Facebook kadang-kadang Allah, bila ujian datang, nak gelapkan mata pun rasa macam tak tenang. Sebab apa? Takut, tuan-tuan. Takut mati tenggelam. Sebab kita tahu, kenapa kita takut akan kematian? Kenapa? Sebab kita tahu kekurangan diri kita untuk menghadap Allah. Kita tahu kekurangan diri kita untuk menghadap Allah. Masih kurang lagi amal ibadat kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita takut. Kalau orang yang sakit, tuan-tuan,
sakit, dia masih berniat untuk sembuh kembali dan sihat balik. Tak nak mati lagi. Sebab sedar kekurangan diri. Sedar kekurangan diri. Masih tak banyak ibadat. Masih tak banyak lagi sembahyang. Masih tak banyak lagi amal-amal kebaikan. Dia menyedarkan diri kita. Ini faedah. Dan ini faedah hikmah di sebalik musibah. Yang ketiga, kata Imam Izzuddin Abdul Salam, di antara fawaidul balwa wal faedah ujian bala itu datang untuk apa? Al-ikhlas lillah. Untuk mendatangkan sifat ikhlas dalam diri seorang hamba itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul tuan-tuan? Bila kita dah lihat ini hikmah di sebalik musibah ini, maksudnya manusia itu ikhlas. Manusia yang ditimpa musibah, yang membantu ikhlas tak ikhlas wallahu a'lam. Yang membantu ni kadang-kadang macam-macam. Tetapi yang ditimpa musibah, yang kena ke atas dia, akan mendatangkan lebih sifat ikhlas kepada Allah. Ketika itu dia angkat tangan, dia tengok air naik tinggi cepat, angkat tangan Allah, menitis air mata dia. Ini diuji. Bila diuji, barulah diangkat tangan berdoa, menitis air mata. Sebelum ni doa sambil kejam-kejam terlelap. Doa sambil kejam-kejam terlelap. Sambil doa kan, masih lagi ke handphone. Amin. Cepat. Imam sebab dia amin sebab dia bukan baca. Imam yang baca. Jadi dia sambil amin sambil dia boleh pegang. Kekhusyukan dalam ubudiyah meminta dengan Allah. Tetapi bila Allah datangkan musibah, dia minta doa tu tuan-tuan, berkerut dahi dia ni. Allah bantu, ya Allah. Ya Allah, selamatkan kami ya Allah. Berkerut dahi tuan-tuan, sungguh-sungguh. Bukan keluar daripada bibir je, tapi daripada hati yang betul-betul ikhlas, minta sungguh-sungguh dengan Allah. Ini manusia. Bila Allah puji dia, baru keluar daripada hati. Keluar daripada hati, terlihat, terpancar di wajahnya tuan-tuan. Berkerut dahinya, titis air matanya, menggigil bibirnya, mengucap kalimah-kalimah memohon kepada Allah. Itu manusia. Itulah keikhlasan. Supaya kita sendiri pun bila datang musibah, kita ya Allah, ampunkan dosa aku ya Allah. Ampunkanlah dosa aku ya Allah. Bila kita sakit, kita ingat ya Allah, aku dalam kesakitan. Kalau sakit itu menyebab kita akan menuju kepada kematian, dan kita dapatkan husnul khatimah, minta sungguh-sungguh dengan Allah. Macam mana orang yang sakit dapat dengan sakaratul maut, dia berdoa macam mana? Begitulah orang yang ditimpa musibah. Dan kita tengok rakaman-rakaman audio, video, kan, YouTube dan sebagainya. Orang yang dekat Kelantan, macam mana dia bercakap minta bantuan? Macam mana cara dia bercakap minta bantuan? Tolonglah, kan, tak ada makanan, air. Cara dia cakap itu penuh kesedihan, menggambarkan keikhlasan yang datang daripada hati dia. Bukan tolonglah, kalau nak tolong, kalau tak nak tolong tak apa. Tak ada kan. Memang betul-betul dia minta tolong, kan? Kalau boleh dipaksa kita tolong dia. Bukan tolonglah kalau nak tolong, kalau tak nak tolong tak apa. Tak, dia tak macam tu. Dia memang mengharap pertolongan daripada kita. Dia memang mengharap pertolongan, bantuan datang, makanan datang, minuman datang. Dia memang mengharap terus. Di situ datang keikhlasan. Berapa ramai dengan kita ini bila kita berdoa, Allahumma firli dunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunkanlah dosaku ya Allah, dan ampunkanlah dosa kedua ibu bapaku ya Allah. Kasihlah mereka seperti mana mereka mengasihi kami waktu masa kami masih kecil. Berapa ramai yang doa untuk ibu bapa dia menangis. Ya. Tapi kadang-kadang bila kita pergi ke kubur, tengok dua batu nisan mak bapak kita tu, kan? Ketika itu depan kita, baru kita nampak kita boleh menitiskan air mata.
Sebelum ni kalau doa pun Allah maafkan. Amin. Lagi. Tak sungguh, tak masuk dalam hati. Tapi bila ujian itu Allah datangkan, jenazah ibu dan ayah terbujur depan mata dia. Ketika itu dia baca Allahumma firli walidayya. Bila sebut walidayya, kedua ibu bapa kami merintis air mata. Ketika dia berdoa Allahumma firlahu, Allahumma firlaha, merintis air mata dia. Sebab apa? Sebab jenazah ibu dan ayah dia terbujur depan mata dia. Ini ujian yang paling besar. Putus rahmat Allah. Bila ibu meninggal, maksudnya kita dah terputus sebagian daripada rahmat Allah. Sebab doa ibu. Bila ibu meninggal, dah tak dapatlah doa ibu. Sedangkan doa ibu dengan Allah itu tidak ada hijab. Ketika itu dia lihat ibu dia menadah kepada Allah, ya Allah ampunkanlah dosa ibu aku. Ketika itu baru menitis air mata dia. Sebab ujian itu terlalu berat depan mata. Sebelum ni, kalau dia doa, Allahumma inni wa ilayhi wa amin. Tak masuk dalam hati. Tak masuk dalam hati. Dia mendidik keikhlasan. Mendidik keikhlasan dengan datangnya musibah, datangnya bala, datangnya ujian, datangnya ujian kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita lebih ikhlas. Muhasabah diri kita. Berapa ramai yang betul dia ikhlas bila dia timpa musibah. Tapi bila tak ada musibah, dia buat ibadat sambil lewa. Bukan tak ibadat, tetapi hati. Nak datangkan hati bila khusyuk, tuan-tuan, ni kekhusyukan dalam hati. Berdoa ni khusyuk, semayang ni khusyuk, ibadat ni khusyuk, baca Quran ni pun boleh menangis. Dia baca Yasin, wal Quran, menitis air mata. Mengharap apa? Mengharapkan Yasin ini pahalanya sampai kepada ibu memberikan syafaat. Ketika itu dia baca Quran, menitiskan air mata. Sebelum ni baca Quran, bukan nak kata baca Quran, tengok Quran pun sekali-sekali. Inilah sebenarnya nikmat di balik musibah. Ikhlas dan bersihkan hati kita dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat disebut al-inabah ila Allah. Untuk manusia itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih dua bersama. Yang kelima at-tadarruh wa du'a. Dia ringkasan. Untuk manusia itu merendahkan diri, khusyuk dalam meminta kepada Allah. Supaya manusia itu sedar diri, rasa tadarru'an, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala bila musibah datang. Ini musibah datang. Dan mengajar kita kembali kepada Allah. Al-inabah ila Allah, at-tadarruh wa du'a. Kita berdoa, kita juga merendahkan diri, khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Yang keenam, apa dia? Al-hilmu amman sadara minhu musibah. Iaitu kata Imam Izzuddin Abdul Salam, di antara hikmah musibah itu datang untuk mendidik diri agar bersifat lemah lembut dengan musibah yang datang, dan juga kita ni tak jadi orang yang cepat marah. Bila musibah, apa nak marah? Orang yang ada dekat bukit, dekat Manipurai, dekat Kuala Kerai, dekat Pusat, dekat Teluk musibah, dia nak marah siapa dah? Hari dia hati dia Allah. Dia minta pertolongan itu pun dengan lemah lembut dah. Sebab apa? Sebab dia takut tak datang pertolongan. Akhirnya terpaksa ada sifat tadarruh, merendah diri, sifat lemah lembut. Itu mendidik jiwa manusia. Bila dah sakit, tolonglah saya, tolonglah. Akhirnya dia minta tolong tu pun dengan lemah lembut, bukan marah-marah. Walaupun ada orang diuji, dia minta tolong marah-marah. Tapi bila ujian itu ditimpakan oleh Allah Taala dengan ujian yang begitu besar, akhirnya dia akan menikmati itu al-hilm, iaitu
berlemah lembut dengan ujian yang datang, sedar diri, tak nak marah-marah, nak marah macam orang sakit dah gelanda sekarang mau, tak marah aku tuan. Dia tak nak marah dah, dia terpaksa lah, redha dah, tak nak marah-marah, redha je. Itu yang keenam yang disebut oleh Imam Ibn Abdul. Yang ke-8, sabru alaiha, iaitu mendidik diri kita agar supaya menjadi orang yang sabar. Di sini tak tengah musibah datang, mendidik diri kita dari orang yang ini sabar. Sabarlah dengan ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, sabar tu macam mana Ustaz? Sabar ni dapat pahala bila berlaku hal tersebut, bukan tunggu besok lusa. Bila berlaku dia musibah, bersabar. As-sabru inda sadamatil ula. Sabar dikira mendapat pahala ketika mana inda sadamatil ula. Bila berlaku, sabar. Bukan berlaku mengeluh kemudian bersabar. Aku dah tak sabar dah. Dah seminggu berlaku, macam mana nak sabar je dah. Dapat pahala sebesar-besar sabar bila mana berlaku musibah, dia terus letakkan kesabaran itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada biasa para ulama kita, bila ditimpa musibah, bila ditimpa musibah, dia sebut Alhamdulillah. Bila musibah itu hilang pun disebut apa? Alhamdulillah. Bila orang kata, wahai Tuhan Guru, kenapa datang musibah kau sebut Alhamdulillah? Musibah pun hilang kau sebut Alhamdulillah. Apa dijawab oleh para ulama? Kebanyakan yang tuan-tuan, dia kata, sebab aku tak tahu yang mana yang terbaik untuk diri. Sebab aku sebut Alhamdulillah. Mungkin yang baik itu musibah, sebut Alhamdulillah. Mungkin yang baik itu hilangnya musibah, sebut Alhamdulillah. Ini ulama melihat musibah dengan penuh kesabaran. Dia boleh sebut Alhamdulillah. Sebab mungkin musibah yang terbaik buat diri kita. Asa an takrahu syai'an fa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrun lakum. Mungkin kamu sangka benda itu baik bagi kamu, sedangkan benda ini buruk bagi kamu. Mungkin kamu sangka benda itu buruk bagi kamu, sedangkan ini mungkin baik bagi kamu. Kata Allah sebut dalam Al-Quran, asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrun lakum. Kita suka sangat benda, suka sangat, tapi Allah tak bagi. Sebab Allah lebih faham mengetahui. Sebab benda yang kita suka itu boleh datangkan mudarat pada kita. Dan ada benda yang kita tak suka, tapi Allah datangkan juga. Asal takrahu syai'an, tetapi dia baik bagi kita, Allah datangkan kepada kita. Sebab itu bila datang musibah ni, ulama yang bersifat sabar, dia sebut Alhamdulillah. Musibah datang Alhamdulillah, musibah hilang pun Alhamdulillah. Sebab dia tak tahu mana yang terbaik buat diri. Kita ni jarang datang macam tu. Kita boleh tengok musibah, Allah, astagfirullahaladzim. Jarang manusia melihat musibah dengan hikmat dan berarti fadilat kelebihan. Yang seterusnya tuan-tuan, di antara hikmat musibah yang disebut oleh Imam Ibn Abdul Salam, apa tuan-tuan? Supaya manusia ini ada sifat al-afu anjariha, supaya manusia ini ada sifat pemaaf jari. Kepada siapa? Kepada orang yang berada di sekeliling dia. Kan selalu kita tengok orang yang sakit, maafkan saya, kalau dah lepas ni meninggal, halalkan makan minum. Walaupun dia marah ke orang macam mana, bila dia tahu dia berdepan dengan sakaratul maut nak mati, dia akan memaafkan orang lain. Saya pun dengar satu rakaman orang yang terpangkat dalam banjir. Dia kata tak tahulah boleh hidup ke tak boleh hidup. Kalau air ni makin naik, bantuan tak sampai, minta maaf lah. Minta maaf, sebab bila manusia itu tersepit di antara kematian, dia sempat dengan orang lain,
Sebab dia minta orang tu doakan dia, minta orang tu maafkan dia. Minta maaf lah. Kalau mati tak jumpa lagi, ada dosa minta maaf. Bila musibah datang, manusia itu ingat dekat orang-orang yang dia buat dosa. Tolong maafkan aku, tolong maafkan aku, tolong maafkan aku. Minta maaf. Ini musibah datang. Hebat Allah bagi musibah ni, hikmah dia besar. Besar musibah ni, hikmah. Besar musibah hikmah kepada kita. Sebenarnya kalau kita lihat dengan mata hati kita, kita tahu apa sahaja sebalik. Yang kesembilan, tuan-tuan, kata Imam Tirmidzi bin Abdul Salam, orang yang melihat musibah ini sebagai faedah, ada hikmah, dia akan bergembira. Al-farhu biha li ajli fawatiha. Dia akan rasa gembira dengan musibah itu kerana dia tahu bila musibah ini datang, Allah nak bagi pahala. Allah nak kurangkan dosa. Allah nak kurangkan dosa bila musibah datang. Bila datang sakit gigi, tak bercakap kan? Ini sakit dia. Bila gigi sakit ni, gusi bengkak, gigi sakit, tuan-tuan, mulut tak bercakap, kurang umat. Nampak tak? Bila Allah bagi satu kesakitan, hikmah dia apa? Hikmahnya nak bagi pahala, nak menghapuskan dosa. Sebab ada mulut, ada lidah, bercakap mengapu je. Asyik mengumpat, nanya, cakap tak henti-henti. Allah bagi sakit gigi sikit, bengkak gusi, kena matikan kat dalam mulut tu, kan? Lidah pecah-pecah, kan? Tak kapal dalam mulut kemar, sakit gigi, nak cakap tunjuk ni macam mana? Tak boleh cakap apa dah, kan? Tak bercakap. Bila tak bercakap tu kurang sikit dosa kau. Kalau bercakap, bila bercakap dia banyak dosa. Bila bercakap tak nak mengata. Nampak tuan-tuan, hikmah ni. Hikmah ada Allah bagi sakit, bau sakit gigi. Allah bagi sakit mata je. Allah bagi sakit mata, pakai spek hitam. Kurang sikit tengok maksiat. Hikmah tuan-tuan. Hikmah. Hikmah Allah berikan kepada kita. Bila Allah bagi kita kesakitan, melanda, hikmah dia apa? Tak nak kita pergi ke tempat-tempat maksiat, demam, panas, menggigit, duduk kat rumah, duduk atas tidang, tuan-tuan, timun, gigit, sejuk, demam. Hikmah dia apa? Nak kurangkan dosa kita. Itu faedah dia. Kalau tidak, berjalan sana sini, cuci mata, cuci telinga, cuci mulut, semua kita cuci kan. Macam-macam. Ini hikmah. Yang ke-10, tuan-tuan, di antara hikmah yang disebutkan oleh Imam Tirmidzi bin Abdul Salam, hikmah didatangkan ujian, didatangkan bala bencana, didatangkan musibah itu untuk asyukru alaihi. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur. Syukur macam mana tuan-tuan? Syukurlah. Dulu bila ada rezeki, buang-buang makan. Bila datang musibah, tak ada rezeki, tak cukup makan. Sayang, walaupun sekeping roti, walaupun sekeping biskut, ambil makan. Kalau ada, waktu tak ada musibah, tengok makanan tu, membazir itu je. Cuba kita tengok dalam kan kisah-kisah kan, sahabat-sahabat kita umat Islam yang berada di Afrika, kan, di tanah padang pasir, yang miskin, tuan-tuan, yang berada di dapur, kekurangan makanan. Macam mana mereka makan? Kuntik ni atas pasir. Kuntik atas pasir, tuan-tuan. Kalau jatuh dia kuntik makan. Sebab apa? Sebab dia bersyukur walaupun sedikit dia tak akan membazir. Ini nilai kesyukuran. Ada air, kan? Dia tak membazir, minum. Orang kita minum. Kadang-kadang minum air minum tu macam mana? Kalau air banyak, minum sampai meleleh air, kan? Membazir. Tetapi bila dah tak ada air bersih,
Minum air kongsi-kongsi, berhati-hati, jangan sampai membazir. Ambil air pun, nak ambil air semayang tu pun sikit-sikit. Sebab apa? Orang lain pun nak ambil semayang, nak guna juga air. Nampak? Dia syukur dengan nikmat Allah. Sedikit dia kongsi bersama, tak membazir. Banyak pun tak membazir. Datang sifat syukur dengan Allah rezeki. Dapat makan nikmat. Dulu tengok biskut kering. Biskut kering je. Tak dapat bagi isi kan. Biskut kering je air kopi. Allah kan. Tapi bila dah hujan macam ni, makanan tak sampai, merayu. Hantarlah makanan, dah tak ada makanan ni. Yang datang ni kau tengok, datang biskut lemak kering je. Syukur tuan-tuan. Alhamdulillah datang untuk bantuan. Yang datang kau air mineral ni. Syukur datang air mineral. Manusia tu kan. Nampak ini musibah. Mendidik diri manusia agar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila manusia tu sakit, tetap dia bersyukur kepada apa? Alhamdulillah masih hidup lagi. Sedang dekat hospital. Syukur alhamdulillah hidup lagi walaupun sakit. Tapi tetap dia bersyukur. Masih hidup, boleh lagi minta taubat. Kalau mati mengejut, istighfar tak sempat. Ustaz Nafiah kata apa? Kalau mati mengejut ni di antara untung dan rugi dia Ustaz Nafiah. Sebab apa? Kalau orang tu beriman, mati mengejut dia untung. Dia tak berdepan dengan sakaratul maut. Bangun-bangun dapat nikmat dah. Dalam alam barzakh tu dengan nikmat. Itu orang beriman kalau mati mengejut. Tapi kalau orang yang banyak dosa mati mengejut, tak sempat istighfar, tidak ada tanda-tanda untuk mati, macam mana? Bangun-bangun, tengok-tengok alam barzakh, tuan-tuan, berdepan dengan azab Allah. Bila kita kadang-kadang bila datang musibah tu, orang yang sakit, terlanggar, aksiden dan sebagainya, sedar-sedar ke hospital. Walaupun kena potong kaki mungkin, walaupun kena potong tangan mungkin, tapi dia tetap bersyukur lagi, tuan-tuan. Bersyukur lagi sebab apa? Masih hidup. Sempat lagi nak bertaubat, angkat tangan, minta ampun dengan Allah. Ini syukur, tuan-tuan. Ini 10 perkara, tuan-tuan. Di antara hikmah, kan? Bala, fitan, mihan, zarai, razaya. Dan yang Allah timpakan kepada kita. Ada hikmah, ada faedah. Jadi kita lihat musibah ini dengan mata hati. Banyak lagi tuan-tuan. Dalam kita ni ada 17. Banyak lagi. Syarat 17 sampai 9. InsyaAllah tuan-tuan ada rezeki kita syarah lagi. Hikmah musibah yang Allah timpakan kepada kita. Ala kulli hal tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bila ujian datang, ingatlah kepada Allah banyak-banyak. Allah Subhanahu wa ta'ala sayang kepada kita. Kasih sayang Allah kepada kita. Allah suruh kita sedar akan sifat kasih sayang. Kasihnya Allah kepada kita, Allah bagi kadang-kadang nikmat, kadang-kadang Allah bagi musibah kepada kita. Dan bila Allah datangkan musibah itu juga untuk membentuk kasih sayang sama kita sebagai umat manusia. Kasih kita kepada orang lain, kasih kita kepada jiran tetangga, kasih kita kepada orang yang kita kenal. Kita kenal orang kat Kelantan ni. Mungkin ada saudara kita kenal lah, yang tak saudara tak kenal. Tapi kita bagi juga bantuan. Sebab apa? Untuk memupuk sifat kasih sayang sesama manusia. Ini yang Allah ajarkan kepada kita. Sifat Rahman dan Rahim ini ada dalam diri manusia. Sebab itu kita semayang. Setiap kali kita semayang, satu hari kita semayang berapa 17 rakaat. Bermaksud kita menyebut sifat Rahman dan Rahim itu 34 kali. Banyak-banyak sifat Allah. Al-Quddus, Al-Malik, As-Salam, Al-Hafiz, Al-Alim, Al-Hakim, Al-Syakur, As-Sabur. Banyak nama Allah. Tetapi yang Allah minta kita ulang-ulang dalam sembahyang kita, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman Ar-Rahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Nampak? Ulang. Tuan-tuan. Bismillah kita baca Rahmanir Rahim. Dalam Fatihah pun kita baca Ar-Rahman Ar-Rahim. Maksudnya tidak kurang 34 kali kita sebut sifat Rahman Rahim. Jadi kita nak sebarkan kasih sayang sesama umat. Untuk apa? Supaya manusia ini dengan Allah Subhanahu Wa Taala kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah tuan-tuan yang dapat saya kongsikan pada dan kuliah pagi ini. Mungkin ada lagi tu tuan-tuan cari bacalah kan. Buka-buka tak lupa cari kat internet ke mana. Tulis kat ini Al-Fitan wal Balaya wal Mihan wal Wasaya. Karangan Imam Ghazali Salam. Di sana ada 7 perkara. Fawaidul balwa wal mihan. Faedah. Ulama kata faedah. Faedah di sebalik kan bala dan juga ujian yang Allah timpakan kepada kita. Jadi tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang berlaku ini kan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita sama-sama mengusahakan dosa dan kesalahan kita dan agar kita mempertumbuhkan iman dan akidah kita kepada Allah. Allah kadar Allah yang Allah telah tentukan ini ada hikmah. Jangan kita kan menyanggah takdir Allah. Jangan kita tidak redha dengan takdir Allah. Kenapa? Jangan tanya kenapa. Memang manusia akan bertanya, tapi lihatlah dengan mata hati supaya kita mendapat hikmah di sebalik musibah itu dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekadar itu yang dapat saya sampaikan, kongsikan pada pagi ini. Beberapa hikmah, moga-moga ia memberi manfaat dan panduan, pedoman kehidupan buat diri saya sendiri dan tuan-tuan yang mendengar. Moga-moga ada kebaikan untuk kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. وَفَحَمْنَا سُلَيْمَانُ وَآتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَيَسْجُدْنَ فَاعِلِينَ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ يَا رَبَّ مُوسَى وَهَارُونَ وَيَا رَبَّ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Salah silap mohon kita maafkan. Aku hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.